Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Ar-Razi, itu juga tuan imam, barisan tuan kuasa surau, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini bila cerita tentang Isra wal Mi'raj, pengajaran dan motivasi. Pengajaran maknanya apa yang kita dapat daripada sebaliknya. Bak kata orang, terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Daripada pantun tu maknanya apa benda yang kita dapat ni kena ambil jadikan pengajaran, barulah ada manfaatnya. Sebabnya kalau ada pahaman-pahaman tertentu tu, dia kata hukum karma. Dalam Islam tak ada istilah hukum karma. Yang pada orang tu dia anggap buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Dalam Islam tak macam tu. Kadang-kadang buat jahat pun, buat baik pun dibalas dengan benda yang tak berapa baik kat kita. Tapi bila kita renungkan balik, ada kebaikan di sebaliknya. Semua benda ada kebaikan. Allah tak jadikan sesuatu tu sia-sia, kan? Contoh malam ni kan, tiba-tiba ramai kan? Tak ada kan, tiba-tiba jadi ramailah yang semayang kat luar tu kan. Yang biasa datang lambat pun dia dapat semayang kat dalam. Hari ni dia terlambat, dia semayang kat luar, melantun kepala sujud kat simin tu kan. Tapi ada hikmah dia kan. Semua ada hikmah. Tuhan tak jadikan satu perkara tu sia-sia. Adalah sebabnya Allah Ta'ala jadikan. Cuma memahami luar biasanya dia cerita tentang Isra wal Mi'raj. Sebab Isra wal Mi'raj ni merupakan satu anugerah, kurniaan yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada kita. Kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa ni merupakan satu perjalanan yang tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan akal semata-mata. Contohlah macam ada satu kisah, kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim dulu. Kalau kita ingatlah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya untuk hari korban, sebagai korban anaknya Ismail. Jadi memanglah kalau ikut tak masuk akal kalau kita fikir Allah suruh macam tu. Tetapi bila kita fikir balik, rupanya Allah Ta'ala ni kalau kita tengok sampai habis, sebenarnya Allah nak menguji. Tu yang ada seko tu yang cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan, makna dia tak baca sejarah tu sampai habis. Ada seko tu lah yang lahir salah hari bulan tu. Jadi bila dia cakap mimpi Nabi Ibrahim macam tu, sedangkan bila kita baca pada habis, sebab apa ujian tu bagi kat Nabi Ibrahim? Diberikan ujian kepada Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim dah lah payah nak dapat anak kan, berpuluh-puluh tahun tak dapat anak. Dapat anak pula dia tak dapat duduk bersama dengan anak dia. Dia terpisah sebab menjalankan kerja dakwah dan sebagainya. Kemudian bila dah dapat merasa kasih sayang anak, tak lama lepas tu Allah Ta'ala perintahkan sembelih anak dia. Bukan satu benda yang mudah, kan. Tapi benda tu bila kita fahami sehari ni, kita tak rasa sebab kita dah tahu perjalanan penuh cerita tu. Tapi kita tak faham. Bila kita dah dengar sampai oh patutlah, rupanya Allah nak uji. Jadi maknanya perintah Allah tu lebih diutamakan berbanding yang lain. Itu sebabnya Nabi sebut kan, belum sempurna keimanan seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi aku, kata Nabi. Mengasihi aku melebihi daripada dia mengasihi kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia selainnya. Maknanya kayu ukur tu kita kena sayang Nabi lebih daripada orang lain. Sayang bini pun tak macam tu. Ni sebab Nabi sebab bini tak pergi surau. Sebab dia anak aja pergi pasar malam tak sampai ada ke surau. Contoh kan? Contoh lah. Jadi makna kata dalam hal ini tu sebabnya berbalik-balik pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Memang kalau kita menggunakan akal semata-mata, sudah tentulah kita tidak akan percaya. Perjalanan Nabi pada malam itu hampir mencecah 1250 km. Dalam satu malam boleh settle satu malam
Satu daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai ke Hadratul Qudus, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Taala. Turun tu pula tak terus turun. Tak terus turun. Jumpa Nabi Musa naik lagi, naik turun. Dah berapa lama situ? Orang dah lama tunggu dah ni. Contohlah kan, Buraq tu lama betul lah. Bila nak settle ni kan, kalau ikut kan. Tetapi bila turun, akhirnya malam tu juga, bukan cerita esok pagi jalan-jalan balik, tak, malam yang sama balik semula ke Masjidil Haram tu, sampailah ke Mekah. Dan bila sampai, cerita orang yang paling gembira sekali adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, bagus cerita kau ni kan. Oh, nanti lu kau nak cerita, nanti tunggu aku kumpulkan dulu orang ramai. Macam tu lah lebih kurang. Disebabkan oleh cerita Nabi ini, ramailah yang menjadi kufur disebabkan tidak percaya tentang apa dikhabarkan. Kita memang tengok keadaan tu, ramai yang tak percaya pada ketika itu. Ramai yang tak percaya, ramai juga yang 50-50. Hanya sedikit saja yang betul-betul yakin dengan cerita Nabi. Termasuklah salah seorangnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Bila ditanya pada Sayyidina Abu Bakar, kau boleh percaya, kau gila tak gila Nabi Muhammad ni? Dia boleh cerita satu malam boleh settle, pergi sampai ke Masjidil Aqsa, balik pula naik ke langit, turun bawah, balik semua ke sini satu malam. Kau boleh percaya ke wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya. Cakap lah pun, kalau kau cakap Nabi siap naik atas minum-minum, top up, telefon ke apa semua, contohlah kalau macam tu sekali lah telefon, melampau-lampau lah cerita tu, dia tetap percaya kalau datangnya daripada mulut Nabi. Ya. Contohlah macam dulu kan, bila tanya Nabi, siapa jiran kita? Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dah mana atas bawah, macam mana pula? Tapi kalau kita duduk pada zaman tu, memang bukan senang nak percaya. Dengan tahap satu malam boleh sampai. Kita hari ni senang nak percaya sebab zaman kita sekarang ni zaman penuh dengan teknologi. Naik kapal terbang, kalau kita pergi ke KLIA, ada satu signboard, dia tulis New York berapa ratus ribu kilometer. Dia sebut macam tu kan, berapa kilometer. Ui, betul ke? Dia dah kira dah rupanya kan? Tapi kita tak rasa heran, sebab dengan menaiki kapal terbang tu kenaan itu, belum lagi jet yang Airbus yang laju lagi daripada tu, dia belum roket lagi laju kan. Tapi zaman Nabi yang paling laju kuda. Orang sini tak faham kuda, horse. Okey, bukan faham kan, macam tu kan. Zaman dulu paling laju kuda dengan unta. Zaman kita ni dah canggih. Tu sebab kita mungkin taklah sesusah dulu nak percaya. Bayangkan contoh, saya selalu bagi analogi tu. Saya nak kena pergi ceramah, pergi ke mana? Pergi ke Thailand. Ada ceramah dekat Thailand untuk masyarakat Islam di Thailand. Saya pun bersiap, saya tak boleh lama, saya kena sehari pergi sampai sana ceramah, saya naik flight balik semula ke Malaysia. Saya gerak petang tu, pagi tu dah gerak. Kemudian masa saya nak gerak, siap pakai baju, nak ambil kopiah tu, seko somut tu, dalam ramai-ramai kau tak macam mana sosek pula dah. Dia boleh pula naik merayap, dia pergi kat kopiah ni. Saya pun ambil, saya pun sarungkan. Dah, somut tu ada kat sini. Dia pun ikut saya. Saya naik kereta, canggih juga kereta dia ni, kata kan. Sampai dekat KLIA parking, besar parking dia. Lalu kat KLIA ni, besar KLIA ni. Ini KLIA 1, KLIA 2, KLIA 1 saja ni. Masuk pula dalam kapal terbang, dia sama. Dia yang cakap, saya tak cakap. Semut tu cakap, lawa betul pramugari ni, kata semut tu. Kan? Lepas tu bila dah cakap-cakap macam tu, naik kapal terbang, lepas tu dia hidang pula air. Nak air apa? Nak air apa Ustaz? Saya kata, saya pun cakap lah, bagi saya fresh orange. Bila fresh orange tu letak aja, sambut tenggoram. Ni kalau aku turun minum ni best ni. Tapi kalau aku turun ni takut tak sampai naik balik ke kopiah ni. Tak apalah, stay. Puasa itu semut tu. Sampai di Bangkok, bawa ke satu dewan tu, saya pun pergi ceramah untuk umat Islam, rakyat yang beragama Islam yang duduk di Bangkok. Saya pun ceramah. Lepas 1 jam setengah sesi soal jawab, saya pun dihantar semula ke airport. Saya pun naiklah flight balik semula ke Malaysia. Sampai di KLIA lebih kurang pukul 6 lebih. Lepas tu saya pun naik kereta balik semula. Sampailah ke rumah lepas maghrib, saya pun buka, tukar baju, kopiah pun buka, letak. Semut tadi pun turun, dia jumpa dengan masyarakat semut yang lain. Semut yang lain pun tanya, kau pergi mana? Daripada pagi tak nampak kau pergi mana? Apa jawapan semut tu agak-agak? Aku nak cakap Kang, takut kau tak percaya, dia kata kan. Kau cakaplah kau pergi mana? Daripada tadi cari kau tak nampak. Macam ni lah, aku pergi Thailand tadi.
3 ekor semut terbunuh sebab mati tergelak, tuan-tuan. Kau nak menipu agak-agak lah. Nak ke dapur pun seminggu, dia kata. Nak ke dapur rumah tu pun seminggu semut tu, ambil masa. Kau cerita pergi Thailand satu hari. Macam itulah nak bagi gambaran rakyat, masyarakat pada ketika itu susah nak percaya. Susah nak percaya sebab mustahil satu malam boleh jadi macam tu. Melainkan orang tu benar-benar yakin bahawa Allah kalau kata kun fayakun, kalau kata jadi, jadilah. Jadi perjalanan Nabi pada malam itu bukanlah perjalanan biasa, tapi perjalanan itu merupakan satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, yang mana tidak ada Allah berikan kepada manusia-manusia yang lain sebelumnya. Dan kalau kita pula ada yang mengaku kan, aku dah masuk dah perjalanan macam Nabi tu, tu nak kena bunuh orang tu kan. Jadi Isra Mi'raj ni merupakan satu hadiah kepada Nabi. Dan kebetulan pada ketika itu Nabi, ada yang cakap Nabi sebenarnya pada malam tu diperjalankan sebab macam apa yang orang sebut hari ni healing, dia kata. Sebenarnya healing ni tak sesuai pakai, tuan-tuan. Healing, ramai orang cakap kan. Sekarang ni ramai orang kata aku nak healing lah, kata. Aku nak pergi saja healing. Dengan bangga tunjuk dalam post media sosial dia, healing jap kan, tunjuk gambar dia kan, tepi kedai mamak tu, kedai mamak depan lah. Healing ni pula otak tu kan. Maksud healing ni kena faham ya. Healing ni istilah digunakan orang yang sakit mental saja, kena faham. Jadi kenapa dengan bangga kau mengaku kau sakit mental kan? Sebenarnya Nabi dipujuk, Nabi sedih. Betul tahu merupakan tahun kesedihan. Antara kesedihan Nabi kehilangan isteri tercinta Siti Khadijah. Kemudian begitu juga kehilangan bapa saudaranya Abi Talib. Begitu juga Nabi pada ketika itu diuji bila nak menyebarkan dakwah di Taif. Nabi pergi ketuk satu rumah ni nak sebarkan dakwah, nak pujuk orang kepada Islam. Tapi apa yang Nabi dapat? Nabi dihina, dicerca, dikeji. Kemudian dibawa pula budak-budak tu, disusun dengan budak-budak yang besar-besarnya ni, budak-budak ni susunkan satu lain macam tu, bagi segenggam batu ni, selonggok batu masing-masing, semua dia usuh kejar Nabi, baling batu, berdarah-darah Nabi. Kan? Bayangkan sedih tak sedih? Jangan main-main. Kita dengar orang komen negatif dekat kita punya post pun dah rasa lain macam. Bayangkan kena balun terang-terang. Main. Di hutan Amazon tu ada satu puak asli. Dia ada satu budaya. Dia kalau pokok tu menghasilkan buah yang banyak, disembah di pokok tu. Tapi kalau buah tu, pokok tu dah tak mendatangkan hasil, dia ada satu upacara. Dia keliling pokok tu, dimakinya daripada pagi sampai ke petang pokok tu. Dengan bahasa dia lah. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Pokok kena maki pun boleh mati. Bayangkan orang. Itu sebab kita boleh rasa kan, bila orang cakap dah lah tak guna punya apa, kita sampai hati orang cakap macam tu, kita ingat kan. Sebab benda tu bukan satu benda yang mudah kan. Kita memanglah ya, alah biasalah orang nak cakap-cakap lah. Tapi kebanyakan tu orang cakap dekat belakang, disampaikan bukan dengan direct tu. Dengan direct ni lain. Engkau ni bodoh juga. Bayangkan orang cakap tutup muka. Asal kau bodoh sangat? Asal muka kau ni macam binatang yang hidung terjongket tu, dia kata tu. Bayangkan kalau orang cakap macam tu. Wih, ada orang boleh sanggup terjun bangunan tu. Jadi macam itulah Nabi. Jadi maknanya bila Nabi dihina, dicerca, akhirnya Nabi mengadu pada siapa? Pada Allah. Maka dengan itulah turunnya usaha, turunnya apa yang dipanggil sebagai jemputan ni, pelawaan. Allah Ta'ala bawa Nabi kita dalam satu perjalanan. Pagi tadi saya camah tajuk ni juga, perjalanan, penghayatan dalam sebuah perjalanan. Itulah dia perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram hinggalah ke Masjidil Aqsa. Jadi kesedihan demi kesedihan yang Nabi alami itu tak sia-sia. Ya, dan kemudian sehinggalah akhirnya baginda mengadu pada Allah dalam doanya, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menghadapi ujian. Macam kita juga, kalau berlakulah keadaan yang tidak diingini, maka kembalilah kepada Allah. Isra Mi'raj ini memperlihatkan bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya yang kita boleh fikirkan. Orang tu kita tengok, ingat tak waktu Covid dulu? Waktu Covid dulu ada orang ditidurkan.
ditidurkan. Ada di kalangan kita ni dah ditidurkan. Yang tidur dalam ceramah ni tu lain lah. Yang saya cakap pasal COVID tu, dia tidur, oksigen dia drop lah. Ada orang cakap, Allah ya ke ya Allah. Sebab kebanyakan orang yang ditidurkan makna tak lama dah. Tapi ada tak yang survive? Ada. Dia bukan ikut apa yang kita fikir. Ada orang tu jalan, bam, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang cakap ini confirm mati ni. Confirm mati. Lubang tu dalam betul. Anggota bomba tarik dia naik atas, cek nadi dia. Lah, hidup lagi. Bernyawa lagi. Nadi ada, denyut nadi dia lagi. Lepas tu dia terjaga. Bang, steady. Mak pakai bomba tu cakap, kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam betul bang. Tapi abang tak mati. Hebat bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Nak bagi tahu. Mati bukan sebab yang kita fikir. Mati bukan sebab yang kita ukur. Contoh, minum racun. Satu botol ni racun ni, kita minum racun sebanyak ni, confirm mati kita kata. Tapi ada tak yang sebab? Ada. Suaranya dah tak ada ni, pecah-pecah dah apa dia punya tekak dia. Tengoklah kat hospital tu, yang ada orang yang cuba bunuh diri, minum getah apa yang nama tu, cuka getah. Ya Allah Akbar. Tapi dah habis lah ni, habis lah, melecur habis badan dia semua. Tapi hidup lagi. Nak bagi tahu, kalau Tuhan kata belum sampai masanya, ya. Jadi kalau kita tengok pada 27 Rajab setiap tahun, kita lihat seluruh dunia menyambut Isra Mi'raj dengan pelbagai cara. Salah satunya ceramah. Dan kebanyakannya hari ni jalan-jalan pun dah mula jam, kan? Orang cuti memang macam tu lah. Nak pula balik Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia tak boleh. Ayam bertelur, kucing beranak balik, kan? Tak kira. Jiran sebelah rumah mak tu beranak balik tu. Macam tu lah. Macam tu. Jadi makna kata orang Negeri Sembilan ni dia tak payah tunggu sebab. Bunyi sebab tu balik lah dia. Atau Negeri Sembilan. Jadi Isra' ni perjalanan daripada Mekah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula kenaikan bertangga ni dari satu langit ke satu langit sampailah bertemu dengan Allah di Hadratul Qudus, Hadratul Arbab. Jadi makna kata dua perjalanan, vertical horizontal. Tentu dalam bahasa orang sinilah, orang Subang. Jadi makna bezalah. Jadi dalam perjalanan tu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surakallahu azim. Semua orang dah hafal dah ayat ni. Jadi saya nak tanya, apa maksud dah mula dah nak ceramah lah, tanya pula. Yang risau penceramah kalau tanya dia jawab pelik semula. Jadi subhanallazi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Maknanya kita kena yakin dan percaya yang diperjalankan tu memang tu batang tubuh Nabi tu, bukan roh Nabi, bukan mimpi. Memang Nabi tu sih perjalankan. Asra bi'abdihi lailan. Dia bukannya asra bi ruhi abdihi, bukannya memperjalankan roh hambanya, tak. Mesti tubuh badan Nabi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati keseluruhannya, linuriyahu min ayatina, dan kami nampakkan sebagai tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, semuanya kami maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat tu menariknya, perjalanan itu berlangsung dalam satu malam saja, bukannya beberapa malam. Dan para ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir secara umum menegaskan peristiwa Isra' dan Mi'raj keduanya berlaku dalam satu malam dan berlaku dalam keadaan baginda sedar. Bukannya baginda ngigau ke, tak. Tengah mimpi tu aku perjalanan aku panjang betul, tak. Nabi cerita dia sendiri punya. Kalau tidak, takkan orang kritik dia. Kalau takkanlah orang cakap macam-macam kat Nabi, kan? Jadi Nabi ni bila dah kembali, memang masa tu Aisyah kata sebahagian besarnya sesat, kan? Sebahagian besar juga confused, 50-50. Hanya tinggal sebahagian kecil saja yang masih beriman dan percaya, kan? Dan setelah Rasulullah SAW menceritakan ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni dah kumpulkan Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpulkan ramai-ramai. Kau dengar ni cerita Muhammad ni, dengar, best cerita dia ni.
sebab nak menjatuhkan Nabi, nak menjatuhkan reputasi Nabi, kan? Itu usaha yang dibuat, kan? Jadi sebelum perjalanan itu, ni kita cerita tadi tu baru huraian mukadimah, nak beritahu cerita ni. Sebelum perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW telah melalui pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail, yang mana dibelah-belah tu hati Nabi dicuci dengan air sebaik betul, air Zam-Zam. Adanya air kowe lah kan, air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dibuangkan apa? Ketulan hitam alaqah dalam hati Nabi, menyebabkan dalam diri Nabi itu tidak ada was-was. Tempat alaqah tadi tempat membisikkan was-was tu. Tak ada was-was tu. Nabi kalau ya, tak, boleh, tak boleh, macam tu je. Tak ada confuse dengan Nabi tu. Macam kita ni lain, kan? Kita ni lain. Ada time tu okey, tempat tu tak ya pula lah kan, kesian pula. Tiba-tiba pula macam tu. Dia boleh lah, tak boleh lah. Macam tu je, kan? Ada seorang tuan guru tu, anak murid dia datang, tiba-tiba ada seekor ikan hanyut. Bukan ikan tu berenang, hanyut ikan tu, tapi ikan tu elok lagi. Tuan guru, aku jumpa seekor ikan hanyut, tak tahu siapa punya. Boleh tak aku nak makan ikan ni? Tak boleh. Mana boleh, kita tak tahu siapa yang mempunyai ikan. Aku baru nak bagi dua dengan kau, wahai tuan guru. Nanti dulu, bagi aku semak kitab dulu, kata tuan guru. Tuan guru tu pun semak kitab, kitab merah, kitab biru, kitab hijau, semua kitab dia semak. Lepas tu macam ni lah, aku dah baca kitab, kalau kau makan seorang haram, bagi dua boleh, dia kata. Itu was-was, itu masuk was-was. Tiba-tiba boleh, tiba tak boleh, macam-macam. Tapi Nabi tak ada was-was. Kemudian dituangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalam hati Nabi, dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian dijahit semula, dimatrikan, disilkan semula, kemudian dimatrikan dengan perkataan khatimin nubuwah, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah selepas Nabi kita. Kau ada lah yang mengaku, kan? Bukan ada yang tu mengaku gitu, Nabi untuk orang Melayu. Ada kat Malaysia, alhamdulillah tak sampai 2 minggu kena tangkap. Salah pengikut ramai lah tu, yang percaya tu ramai tu. Lepas tu dah kena tangkap, terpaksa dibuat pemulihan kepada diri dia. Dan begitu juga selesai pembenahan, didatangkan seekor binatang yang bernama Buraq untuk membawa Nabi. Buraq ni kalau kita ambil lampu celait, tahu celait? Torchlight. Kita tutup lampu semua, kita tekan lampu torchlight tu, sap macam tu kan, menyala kat ujung tu. Buraq ni lebih laju daripada kelajuan itu. Nampak? Itu kelajuan cahaya namanya, lebih laju lagi daripada itu, Buraq. Buraq ni kalau nak jumpa dekat Malaysia ni belah-belah utara, Buraq oil. Saya memang kalau lalu saya minyak Buraq oil ni, saya tak berani isi minyak, takut laju mana. Tak terkawal, saya tak pernah ambil lesen yang selaju itu, kan? Jadi tak ada, tak tahulah, kan? Macam-macam idea orang ni, kan? Beranilah dia pakai nama Buraq tu, kan? Jadi Buraq ni untuk ditunggangi, Buraq ni untuk ditunggangi oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan Isra. Maknanya perjalanan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa tu menaiki Buraq. Perjalanan Nabi, sepanjang perjalanan tu ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Dan tiba di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah SAW telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Macam itulah kita, pori tompek tu kalau boleh tanya, solatlah dulu, solatlah dulu, kan? Macam tadi kan, solat sikit, solat lepas sebelum sembahyang maghrib, solat lepas sembahyang maghrib, solat pula lagi, solat qabliyah ba'diyah namanya. Sebab apa qabliyah ba'diyah ni? Nak cover sembahyang fardu. Kita mungkin ada kelompongan, kekurangan mana-mana. Tadi masa sembahyang terfikir, otak tu jalan, samsul debat jadi tak datang. Daripada tadi tak nampak, tak tidak ni, mampu aku ni kalau dia tak datang. Macam-macam fikir. Contohlah kan. Jadi sembahyang. Tapi ramai juga yang tak sembahyang, kan? Yang tak sembahyang sunat ni, sebab dia tengok orang lain sembahyang dan tak kisah apa, dia tengok orang sembahyang. Seolah-olah macam kau sembahyang lah, aku dah banyak pahala aku, macam tu lah lebih kurang. Jadi itu yang berlaku. Dan kemudian antara tempat yang Nabi singgah tu kat mana? Di Saibah. Berhenti kat satu nama Saibah, iaitu namanya hari ini Madinah. Kemudian malaikat Jibril kata, itulah Saibah, tak lama lagi Allah Ta'ala akan memerintahkan kamu berhijrah ke sana.
Nabi tidak, pun tidak. Dia tahu dah, oh tak lama. Apa halak? Tak ada. Nabi tanya. Dah elok-elok duduk Mekah supaya lah. Apa hal? Tak ada. Nabi tak macam tu. Maknanya menangkis segala tuduhan bila ceramah mahal hijrah, menangkis tuduhan ada golongan yang tertentu sebut Nabi ni pelarian. Tak betul. Nabi hijrah sebab Allah suruh, itu je. Bukannya Nabi nak lari pada musuh. Nak lari dah lama Nabi lari dah. Selama ni nak ancam bunuh, bukan sehari dua. Dah dua pada dulu orang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi okey je. Dan Nabi pergi kali ni sebab Allah perintahkan. Nak tahu tentang hijrah, maka ma'al hijrah nanti panggil lagi. Ya, tak ada. Ni cerita malam ni dah. Ni cerita tajuk lain. Jadi kemudian singgah pula di Bukit Tursina, di mana di tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah SWT. Kita tahu Nabi Musa ada satu kelebihan, dia dapat berkata-kata dengan Allah SWT. Pernah berbual dengan tu, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tak beriman dengan Ahmad, akan ku masukkan dia ke dalam api neraka. Maka Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Itulah dia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita atas dunia disebut Muhammad, di langit namanya Ahmad. Siapa nama Ahmad, buat panggil elok-elok sikit. Tu nama Nabi tu. Jadi kemudian begitu juga di Baitul Laham, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Semua tempat ni Nabi berhenti, Nabi solat. Dalam peristiwa tu dan perjalanan juga Nabi bertemu dengan peristiwa-peristiwa ajaib. Dan perjalanan ni menghadapi gangguan. Masa mula-mula tu dia mengalami gangguan daripada jin Ifrit. Jin Ifrit ni dengan api jamung, menyala-nyala, menjulang-julang api ni, mengacau Nabi. Nak beritahu kat kita pengajarannya, motivasi nak beritahu kat semua. Apa juga yang kita buat, benda baik nak buat, mesti ada halangan. Ingat nak pergi surau lah. Aku nak istiqamah pergi surau. Baru bersiap, pergi mana bang? Bini tanya, pergi surau. Allah, itu nak bukan sama. Kecoh. Ayolah, besok lah pergi surau. Langsung tak pergi. Pergi dia kat kedai makan, sebab dia bini suruh. Sikit dia halangan tu, tapi tak boleh dia lawan. Sebab kalau dia lawan cakap bini tu, seminggu tak habis karangannya tu. Jadi pergilah kat kedai tom yam yang ujung tu kan. Nasi goreng pataya, tolu, sup kosong, order juga ikan bakar, ikan siakap 4 rasa. Oh ilah Allah. Ikan siakap 4 rasa. Pernah tak makan 4 rasa? Orang perempuan rasa 3 je, masam, masin, manis. Rasa keempat orang lelaki je rasa waktu bayar. Lain macam rasa. Itu rasa lain macam. Sampai kat kaunter, apa mahal mana? Itu lain macam masa tu. Kan? Itu 4 rasa nama dia. Kan? Saja ya tuan-tuan, saya tambah kan. Jadi kalau kita tengok, halangan memang akan ada. Akan ada halangan. Buat benda baik ada je halangan. Nak sedekah lah, cuma time tu lah rotek mati. Kita nak sedekah, time tu ada je halangan. Itu biasa. Tapi kalau kita kuat, kita kena, dalam kata orang Subang ni apa? Overcome. Macam itulah kita kena atasi. Sini Subang Jaya ke apa? Apa nama? Pinggiran Subang. Pinggiran. Francis Capitas. Sekadar di pinggiran Subang. Jadi mana kata akan ada halangan. Jadi kena bersedia, akan ada halangan. Ni aku nak buat ni mesti ada halangan. Abang ingat abang nak pergilah. Kita nak pergi apa? Kita nak pergi ziarah orang sakit. Time tu lah live bola sepak pula. Kan? Macam tu lah kan. Nak buat ni, nak sembahyang maghrib on time. Aku nak sembahyang maghrib ikut masa. Azan dah ready, dah nak solat. Rupanya bila azan, zap, drama tak habis lagi. Tengah tengok drama. Heran tuan-tuan. Zaman saya dulu sekolah-sekolah memang betul rajin tengok drama depan TV ni. Tapi dulu drama bersambung ni drama Cina. Kan Simon Yam, Chow Yun Fat, menangis-nangis tengok drama Cina. Berapa episod? Beratus-ratus episod. Tapi pukul berapa? Penerbit drama Cina ni akan pastikan siarannya pukul 6 sampai pukul 7. Tu masa dia. Sebab apa tak pukul 7? Pukul 7 maghrib, takut tak ada orang tengok. Tiba-tiba drama Melayu time maghrib baru on. Apa pasal?
Apa pasal? Saya harap petikan ucapan saya ni sampai ke kabinet. Saya harap macam itulah. Iyalah, pukul 7 macam tu lah kau nak pasang drama. Dah kawan tu. Orang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, dah maghrib. Setan pun bisik. Alah, iklan gang semayang lah. Ayolah, tunggu iklan. Bila iklan ni berlalah dia, berlari masuk dalam bilik air, ambil wuduk semayang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba bisik. Macam dah habis je iklan tu. Langsung semayang maghrib 1 rakaat je. Keluar dia tengok drama balik. Kan gila kau tu. Iya, tu halangan, mesti ada halangan. Kemudian nampak peristiwa ajaib yang lain. Nampak kaum yang sedang bercucuk, yang sedang bertanam, terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai hasil buah yang baru keluar, dia petik, keluar lagi buahnya, seolah-olah masih belum dituai. Maka peliklah keadaan itu. Berulang-ulang kali perkara ini berlaku, dan akhirnya Jibril memberitahu, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan hingga gandaan yang lebih banyak. Bila sebut fi sabilillah, tak semestinya pergi berperang, tuan-tuan dan puan sekalian. Berperang dengan hati, jiwa, sanubari kita juga termasuk dengan jihad fi sabilillah. Lalu tabung surau Ar-Razi, itu satu bentuk jihad fi sabilillah. Malahan tabung hari ini bukan kaleng-kaleng, peti besi. Kat luar punya steady surau ni, peti besi letak luar, tak ada hal. Kau nak curi, curilah, dia kata kan, tak ada apa. Orang lain letak kat dalam, letak di luar. Nampak lalu tabung. Ui, bukan senang kita nak bagi. Itu maksudnya. Sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah beritahu, hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu penyagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab seksa tidak terperi sakitnya. Perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala jawab dalam surah tu. Dekat dalam ayat tu Allah Ta'ala beritahu, iaitu membela, perjuangan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda maknanya kita keluarkan duit kita ke jalan Allah. Kita dengarnya, dulu surau Ar-Razi ni bukanlah sebesar ini. Saya sangat yakin. Kan? Bayangkan, dulu mana ada office, sekarang dah ada office. Dulu mana ada aircon, bukan tiba-tiba ada aircon. Hasil usaha. Tengok aircon macam mana buka. Aircon buka, sliding door, pintu pun buka. Sejuk sampai ke jalan ni. Itulah cerita kan. Macam tu lah cerita kan. Tu orang perempuan makan berkipis tu, Allah panas lah. Dia cakap tu. Jadi nak beritahu, bukan tiba-tiba sebab sumbangan orang. Bukan senang. Betul tak? Kos pembinaan surau ni bermula dengan orang yang bermula pindah sini. Kita buatlah sikit, akhirnya dah jadi seperti ini. Maknanya fisabilillah ni termasuk juga kita menderma, menyumbang. Jangan jadi orang yang kedemut. Kedekut campur kemut, jadi kedemut. Jangan kedekut, bagi aja. Itu semua harta dunia, sumbangkanlah ke jalan Allah. Dalam ayat tu, surah As-Saff tu, apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kalau kita buat tu, jaga dengan harta benda kita, dengan diri sendiri tadi, ada 4. Keampunan dosa-dosa, tu yang pertama. Kedua, syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai arak, sungai madu. Boleh minum, boleh mandi. Jangan risau, tak ada orang, tak ada security nak tolong selamatkan kita lemas dalam tu, tak ada. Besok dalam syurga semua automatik pandai berenang. Tak ada yang mati pun dalam tu. Okey je, boleh bernafas elok je dekat dalam tu. Yang ketiga, akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT kalau kita susah, perlukan bantuan. Dan keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Bukan hanya bagi kejayaan, tapi cepat pula berjaya. Kita kan macam tu. Kalau boleh hari ni meniaga, semalam nak kaya. Macam tu kan. Tapi masalahnya modal tak nak keluar. Modal tak nak keluar, tu ceritanya. Cuba kita sedekah. Siapa yang diuji dengan masalah kewangan sekarang ni, Nabi dah pesan, siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Yang pertama,
solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Sedekah agak cerita dia. Malahan Nabi sebut, sesungguhnya sedekah, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Yang maknanya tetap nak cerita tentang tu. Sebab nak cerita bukan senang keluar duit. Dalam surah Ali Imran beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung. Dalam poket ada 2 helai, satu RM5, satu RM50. Mana yang paling kita sayang? Ustaz, saya paling sayang RM5 ni. Tu saya bagi RM5 tu. Saya tak berapa sayang RM50 tu. Tahulah saya kerjakan dia macam mana. Dia dekat macam tu. Itu kau membongak siapa? Dia cakap menipu diri sendiri kan. Tapi macam tu lah. Kemudian tempat yang berbau harum, wangi betul. Bau apa ni? Rupa-rupanya ini adalah bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Masyitah ketika dia menyisir rambut anak Fir'aun, terlepas sikat tu, terlepas pula daripada mulutnya. Allah ada sebut macam tu. Macam kita lah, Allah gitu kan. Jadi berbunyilah anak Fir'aun ditanya, apa yang kau sebut tu? Maka jawab Masyitah, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kita semua. Heranlah anak Fir'aun ni, yang dia tahu selama ni ayah dia Tuhan. Apa cer? Jadi dia mengadu pada ayah dia. Bila mengadu pada ayah dia panggil. Fir'aun marah. Fir'aun ni adalah manusia yang Allah berikan kelebihan pada dia. Dia tak ada penyakit. Dia tak pernah sakit demam, paning, COVID, tak ada. Tak pernah. Influenza tak ada. Selsema pun tak ada. Berasin pun tidak. Tak ada. Tak ada. Jadi dia sombong, sampaikan dia declare diri dia Tuhan. Jadi dia tak boleh terima bila Masyitah kata ada Tuhan selain daripada dia. Maka pada ketika itu diugut Masyitah, kau cakap sekarang, siapa Tuhan aku bagi peluang pada kau. Kau tidak ni, kau nampak kawah dari ni dah kawah dengan mengelegak ni. Tinggal nak tolak je suami dengan anak-anak dia. Tak, Allah Tuhanku, tolak suami mati. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, tolak anak seorang-seorang, tolak, tak mengaku. Tiba-tiba sampailah seorang ni, bayi, baby, kan, yang masih kecil. Masa tu terdetik dalam hati Masyitah, Allah kesian pula dengan baby ni, anak aku ni. Tiba-tiba bayi itu bersuara, wahai ibuku, usahlah dikau gusar, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Maka senyumlah Masyitah, Allah Tuhanku. Matilah tadi bayi itu tadi dengan Masyitah sekali mati di dalam. Dan bila ditanam, inilah dia tempat berbau harum. Kalau kebetulan kita lalu dekat kubur kawasan pinggiran Subang, kau terbau wangi, adalah orang yang wangi lalu. Tak ada kubur Masyitah situ tu. Kubur Masyitah ke sini weh? Tak ada. Tapi kalau kebetulan ada yang nama Masyitah situ, tak tahulah kan. Jadi kemudian sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepalanya, dia hentak kepalanya sampai pecah, menangis sakit, pecah elok balik, hentak lagi, pecah elok balik, hentak pecah elok balik, sembuh balik. Sebab apa? Pada hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan sekalian, boleh mati tak? Tak. Sebab kematian itu sendiri dimatikan, takkan mati-mati. Hentak elok, hentak pecah elok, hentak pecah elok balik. Maka kata Jibril, itulah orang yang berat kepala mereka untuk sujud, yakni solat. Datanglah ke surau Ar-Razi ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya berpesan, kerana surau ini sangat besar. Surau ini boleh menampung kira-kira lebih 1000 jemaah sebenarnya, kalau ikut sampai keluar sana. Kepada mereka yang baru hadir malam ni, selamat datang saya ucapkan. Kan, kepada yang daripada taman-taman bersebelahan pun selamat datang saya ucapkan. Camnya punya selesa semayang, sujud terbenam muka. Apa lagi yang kita nak? Aircon sampai ke jalan, apa lagi nak? Kan? Iya, tadi saya dah masuk pejabat tadi, sojuk kan? Selesa. Semua ni hasil sumbangan orang ramai. Datanglah, imarahkan surau.
Pada yang baru datang, jangan kita sindir dia. Macam tu ayat cakap, selamat datang, kau selalulah datang sini, seronok tengok kau datang. Macam tu cakap. Ini kadang-kadang sound semacam, lama tak nampak, ayat kan macam kau seorang di surau. Kan kalau saya pula, arwah abah saya dulu, kalau orang cakap kan, lama tak nampak, kau pergi jumpa doktor mata. Mana kau dah buta. Lama tak jumpa, faham? Lama tak nampak tu buta. Kan arwah abah macam tu lah, arwah abah tuan. Jadi mana kata kalau kita ni, kita pujuk orang datang macam tu datang yang tak datang. Orang kalau dah lama tak datang surau, tiba-tiba datang, maknanya nak kenduri. Kebanyakan nak kenduri lah ni, tiba-tiba datang mesti nak kenduri ni. Relax kan, macam tak ada apa-apa. Itulah mam, ingatkan nak kenduri. Imam tahu dah agak dah. Imam kata cakap steady lah imam tu kan, dah boleh baca dah air muka tu kan. Kau selama ni kalau kau datang tak pernah ada hal lain, mesti nak kenduri. Tapi insyaAllah bila nak buat tu, tapi bertindan lah dengan rumah si apa tu. Boleh tak kalau kenduri kau tu buat lewat sikit, dah pukul 9 lebih macam tu, kita selesaikan kenduri rumah orang ni. Orang ni dia buat baca yasin sikit dengan tahlilnya, boleh? Boleh lah mam. Macam tu kan. Tapi nanti besok dah habis kenduri, janganlah datang surau lagi, datanglah. Macam tu pujuk lah. Kan? Ini apa hal datang ni? Sound. Kau datang ni mesti ada hal ni. Itu okey kat lah. Ada tu datang, dia siap tanya imam tu, imam mana imam? Yang dia tanya tu imam. Imam mana imam? Imam punya bongih lah kan. Sabar imam. Inilah imam. Minta maaf mam, tak perasan lah. Imam pun tanya, selama ni kau semayang mana? Semayang sini lah pula, kau tak perasan tak? Dah imam semayang pandang depan, dah salah imam pula pandang depan. Gila je tuan-tuan. Takkan nak pusing pula imam macam penyanyi tu, pusing belakang. Allah apa tak rukuk tu kan, macam tu lah kan. Macam tu kan. Kemudian sekumpulan manusia yang menutup kemaluannya depan dan belakang kubur dan dubur dengan secebis kain. Dalam mulutnya sedang menelan bara api dan juga batu daripada neraka jahanam. Kan? Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Maka kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Sebut pasal zakat harta, kau dah bayar zakat belum? Dah. Setiap kali puasa tak pernah tak bayar. Ayat dia. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Kan? Cakap ni 9 tu fitrah. Pada bayar fitrah belum? Ya kan? Dah bayar zakat fitrah tu dipikir. Zakat fitrah yang RM7, RM7.5 tu. Yang tu yang dipikir. Itu zakat fitrah. Zakat harta, zakat simpanan, orang perempuan, emas, perak yang kita pakai, ada kiraan dia setakat mana. Kemudian kalau berlebih daripada tu, perlu dizakatkan. Yang kita simpan jadi simpanan pun ada kiraan dia. Duit simpanan kita ada kiraannya. Bekas-bekas tentera dalam kumpulan wang simpanan yang tentera macam tu pun ada kiraan dia. Kena keluar zakat. Dapat duit dapat duit tertentu, duit tanah lah apa masuk tu, ada duit keuntungan tu, ada, kena kira kiraannya. Jangan pandai sendiri, tu tak payah, jangan memandai. Pergi tanya dekat pusat zakat PPZ Selangor, pergi tanya, aku up ke PPZ Selangor kan. Pergi tanya dia. Betul, saya sendiri pun suruh kirakan berapa. Kita bayar zakat fitrah yang RM7.50, Selangor RM7. Tengok kadar beras kita kan. Bila kita salam, dengan ini aku bayar. Kan bila kita lepas salam tu, dia punya lega hati tu lain macam, betul tak? Itu baru lega RM7. Belum lega yang kita bayar yang lagi mahal lagi sebenarnya. Hanya 2.5% saja. Itu pun berkira. Kita bukan berkira dengan amal, bukan kira dengan pusat zakat. Kita tak sedar kita berkira dengan Allah. Allah bagi kita tak kira, tapi kita berkira. Tengok, itu balasannya sampai macam tu. Iaitu orang ni menutup kemaluannya kubur dan dubur, depan dan belakang dengan secebis kain, dihalau seperti binatang ternakan, dalam mulut telan bara api dan juga batu daripada neraka jahanam. Hina betul rupanya orang yang tak bayar zakat ni. Kemudian satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging mentah dan busuk. Dalam mentah, busuk pula, dia makan macam tu je.
Nangis mentah nak busuk tu dia makan. Dia tak suka tapi dia makan. Menangis-nangis makan kunyah. Dengan tahap daging yang dah elok siap dimasak, dia berdekatan dengannya. Di sisi dia tak jamah. Siapa ni? Inilah orang yang berzina, sedangkan dia masing-masing ada suami dan isteri yang sah. Sekarang ni macam perangai check in check out, check in check out. Banyak nak hotel-hotel sekarang kan? Tak terkejar pejabat agama tu. Betul kan? Berzina lelaki perempuan ni, sedangkan masing-masing punya isteri. Isteri tu halal kan? Suami tu halal, tapi yang busuk dan mentah tu juga yang dicarinya. Tu sebab orang perempuan dah mulut dia dah. Kalau suami kata on tak on, on. Faham Betul, saya banyak dapat aduan. Orang lelaki nampak steady gah kat surau masjid, balik rumah kalau nak benda tu macam minta sedekah. Kan, kat luar garang, balik, ada awal sangat balik, bukan main lagi. Takut bini benda, dia kata sama. Sampai rumah dalam bilik, budak kau gelak apa hal? Dia lalu tu dah tapuk-tapuk gelak apa hal? Bahaya budak pinggiran Subang ni kan? Jadi itu dia. Kemudian lelaki yang berenang dalam sungai darah, dilontarkan batu kepadanya, kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Tengok balik duit simpanan kita simpan dekat bank mana. Satu, pakai sistem. Kadang-kadang walaupun bank tu bukan namanya bank Islam, di bank biasa, tapi dia punya sistem yang digunakan sistem perbankan Islam. Kadang-kadang ada akad apa semua. Jadi kena cek betul-betul, sucikan duit kita tu. Jangan biarkan duit gaji masuk dalam akaun tertentu, lepas tu dah campur dengan zakat, campur dengan riba, dengan interest. Kira betul-betul. Ada orang cakap tu, kan Nabi dah beritahu, segala urusan, khutbah takhir Nabi, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi kata. Tiba-tiba ada satu orang ni sebut, memang betul lah sistem perbankan Islam ni tak ada interest, tapi cas perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik kau pakai bank biasa. Orang yang sebut macam tu kena mengucap balik semula. Sebab ni hukum Allah, bukan kata Nabi saja-saja buat. Kan? Malahan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, berapa ramai yang menyimpan duitnya dalam sistem perbankan Islam, sebab dia pun sedar sistem perbankan Islam itu lebih adil dan tidak menindas. Itu cerita dia. Kemudian lelaki yang menghimpun seberkas kayu, tidak terdaya dia memikul, beratlah, minta lagi berkas kayu yang lain. Inilah orang yang dah diberi amanah, tak dapat menunaikan amanah itu dengan sempurna, minta pula amanah yang lain. Cukup-cukuplah. Jawatan yang ada jangan diminta-minta. Kalau dah dipilih, terima sebagai satu amanah. PJK surau bukan senang, sabar banyak-banyak. Jawatan kuasa surau bukan dapat allowance. Tak ada. Imam lah kok yo pun dapat allowance sikit lah kan, tu pun alah tak berapa sangat lah, boleh lah. Lain lah kalau masjid-masjid yang besar-besar tu, dia lain kan. Ada satu masjid kat Selangor ni yang ada pentadbiran sendiri, dibayar gaji imam tu macam mana. Gaji Bilal sampai RM2,000. Tu yang azan tu macam Masjid Nabawi tu kan. Tak ada lah mau, tak ada lah kan. Tapi betul dengan tahap tu kan, jangan berebut tu. Sebab jangan minta-minta jadi, jangan minta-minta nak pegang jawatan, jangan minta. Tu maknya kita tengok kadang kan jadi wakil rakyat tak berhenti-berhenti, tak faham ni. Dah tua dah, batuk lagi banyak dia bercakap. Nak boleh ini, apa boleh. Saya tak cakap sesiapa, ni contoh. Iya. Nak lagi. Sudah-sudahlah kan. Bagilah anak-anak muda pula contoh kan. Sebab saya pergi di Indonesia, dia orang pun nak buat peraturan di Indonesia.
2 penggal yang paling lama. Lepas 2 penggal kena bagi orang lain. Masa saya pergi hari tu, bulan 12 saya pergi hari tu, saya dapat tengok macam mana penuh dekat jalan-jalan. Lorong ni tengah berkempen. Sekarang tengah sibuk nak naikkan presiden yang baru. Saya tengoklah anak Susilo Bambang Yudhoyono pun ada. Lepas tu anak-anak yang bekas pemimpin ni dah mula dia orang kata mula ke depan nak bertanding. Jadi betul lah bagi budak-budak muda, kan? Ini contoh lah. Anak dongah sudah, kan? Macam tu lah. Tak terbawa. Macam kita sendirilah. Kau dah jadi pengurusi persatuan penduduk, kan? Tapi dah tak ada orang, Ustaz. Itu dia ada semua jawatan dia pegang. Pengurusi persatuan penduduk, pengurusi KRT, ketua lorong, pengurusi surau, pengurusi ibu tunggal pun dia jantan, bayangan. Dah ibu tunggal tu nak dia juga jadi pengurusi, contoh. Macam-macam lah semua jawatan pegang. Tapi boleh pegang, tapi terbawa tak kita? Terbuat tak kita? Iya tuan-tuan, termasuklah saya marin dulu jadi pengarah undang. Lepas tu penceramah pula. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Macam mana? Kan kena pilih. Kan macam mana pula? Jadi pengarah undang, asyik keluar TV, asyik kat luar, asyik ceramah, macam mana? Ambil keputusan. Bersara lah. Besok kan macam mana di segi amanah tu kita nak buat? Orang perlukan kita, kita tak ada. Macam tu lah. Ketua kampung yang sibuk mana tu, sebab dah jadi ketua kampung kan lah. Pengurusi persatuan penduduk pun dia tak tahu, berlapis-lapis jawatan lah. Kan? Benda ni berlaku di tempat lain ni. Dekat Burkina Faso, Afrika sana. Sini tak ada. Kemudian satu kaum yang sedang menggunting bibir dan lidah mereka. Gunting bibir, gunting lidah, berdarah-darah, sakit. Oh, gunting elok berkali-kali. Sekali gunting, lidah bibir mereka sembuh seperti biasa. Kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Fitnah orang cakap macam-macam. Samsul debat tu, kalau tak ada 5,000 memang dia tak datang. Siapa cakap? Saya datang lah. Bayar 500 pun saya datang, bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dah lepas tu. Tak adalah, saja je. Kalau tak mampu cakap lah, takat tu je. Macam mana kan? Faham. Itu je. Kadang parah tuan. Macam-macam fitnah dia khabar. Tu belum cerita lagi orang lain yang kahwin, orang lain yang kena. Kan? Ingat seorang ke Samsul dalam dunia ni. Macam tu lah kan. Iya. Macam-macam. Tapi fitnah, sedap je fitnah. Tu fitnah. Satu lagi, mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Nampak tak? Contohlah macam ni. Kita ada duit, lepas tu kita nak pergi Korea. Dapat peluang pergi Korea dengan anak-anak. Dia pun cakap, engkau, kalau aku lah ada duit macam engkau, dah lama aku pergi Mekah, bukan pergi Korea tahu. Dia kata, yang bercakap tu ada duit, tak pergi pun Mekah. Tu maksud dia. Menasihatkan orang, kalau aku ada duit macam kau ni, dah lama aku sumbang mana anak yatim, dia 1 sen pun tak bagi kepada anak yatim. Bercakap sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Nampak tak? Tu sebab hati-hati lah kan. Kerana bercakap memang copek nasihatkan orang doreh tuan-tuan. Tapi diri sendiri takut, memang takut kan. Tu sebab saya takut macam tajuk suami isteri kan. Saya cakap, tuan-tuan ingat Samsul debat agak dalam rumah tangga Samsul debat tu okey semua. Tentulah ada ujian dan dugaan. Cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Orang rumah merajuk ada tak? Ceramah je. Ceramah. Dia marah. Itu isteri pun ceramah tu. Sabarlah, abang ceramah kejap je. Macam tu lah. Iya kan. Kita yang tak ceramah pun kena sound kan. Pergi mana dengan ceramah? Ya ke ceramah? Orang perempuan macam tu. Ada je. Abang ni kerja kan. Orang lain tu kawan-kawan abang kerja kan. Saya tengok ada je cuti. Abang ni kerja tak cuti pahal. Ada sound yang lelaki dia. Hari-hari kena sound. Besok tu jumpa bos. Saya ingat saya dah cuti lama sikit kali ni. Bini saya bising lah bos.
Yelah, cuti kau ada kan? Cuti lah 2 minggu cuti. Dekat rumah makan, tengok TV, tidur. Makan, tengok TV, tidur. Kerana makan dengan tidur serentak. Lepas tu tengok TV. Lepas tu bini tegur, awak ni makan tidur, tak kerja ke? Tadi kau kata tak cuti. Lepas tu lelaki pun cakap, abang cuti. Lama cuti ke berhenti? Mulut kau. Susah kan perempuan ni, kan? Bukan perempuan sini lah, perempuan yang pergi surau ni okey, tempat lain ni kan ada je benda tak kena. Datang surau, imam kata malam ni kita mengaji yelah malam ni ngaji boleh. Saya pun tak pandai sangat, mam, tak apa, saya tunjuklah ngaji. Seronok dia ngaji, pandai pun. Itulah, mam, dah lama tak ngaji, itu je. Itulah nampak berkarat sikit, hari-hari ngaji, insyaAllah okey. Lepas tu kan lepas isyak kita sambung lagi, dah nak isyak dah ni, kan kita sambung lagi insyaAllah, mam, seronok pula ngaji sampai ke 9.30. Dah lama balik lambat sangat ni. Yelah, saya pun nak balik ni, lesen saya bukan besar sangat, kata imam. Sampai rumah kena sound, pahal lambat. Ingat rumah hotel. Abang mengaji tadi. Mengaji ke minum kopi? Baca pun terabuk lah mulut kau. Dia sound laki dia macam tu je. Abang mengaji dengan imam ni. Jangan abang sama dengan imam minum kopi ni. La ilaha illallah. Betul. Esok tu pergi surau, imam ajak ngaji. Malam ni ngaji lagi? Oh tak boleh, mam. Oh malam tadi kena sound teruk, mam. Tunggulah, dah lupa-lupa esok pun ngaji balik. Yelah. Malam tu lepas bagi salam maghrib tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu balik. Sampai rumah. Assalamualaikum. Salam. Awal balik. Tak semayang ke? Tak semayang ke tu? Ada je benda. Jangan macam tu orang perempuan. Orang perempuan bila suami balik, memandang suami dengan wajah menggembirakan, besar pahalanya. Nampak suami dengan wajah menggembirakan, senyum, mak, mesti orang penat kan? Macam tu. Sambil lepak kain, abang, kata saya, suami pun menang. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua mesti. Kau salam mak kau, rasa tak lama lagi. Ayam. Aku suruh senyum, bukan suruh menyeringai, tahu, senyum. Kemudian nampak seseorang kan, nampak kaum pula yang mencakar muka dengan dada mereka dengan kuku tembaga. Berdarah-darah ni. Aduh, berdarah-darah, sakitnya. Cakar muka dengan dada mereka dengan kuku tembaga. Maka kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, mengumpat, dan begitu juga menjatuhkan maruah, mencela dan menghinakan orang. Tengok, sekarang ni senang je nak hina orang. Buka media sosial, macam-macam dibalun. Tu sebab kadang-kadang kan tulis, sudahlah belagak macam kau seorang je bantai. Tu sebabnya jangan share sangat benda-benda dekat dalam media sosial kan. Hati-hati benda yang kita nak share. Orang perempuan ni kadang-kadang memang macam tu, dia luah perasaan dekat media sosial. Nampak lelaki handsome, imamku. Pasal handsome imamku. Kalau tak handsome tu pengurusi khairat kematian. Aduh, hai. Pegang tangan suami isteri dekat handbrake. Kaulah segalanya. Iya, bukan semua benda kita nak share. Kan? Share benda-benda baik. Share poster program malam ni. Jom ramai-ramai malam ni di surah Ar-Razi, kan, membicarakan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jom guys. Wah, macam tu kan. Share benda-benda baik macam tu dah lah. Kan? Ni saya pesan yang pulang lah tuan-tuan kan. Menghinakan, makan daging manusia, mengumpat cerita yang tak elok. Di bawah tajuk ribah dan fitnah. Ribah sebut pasal orang, benda tu betul, tapi kalau orang tu dengar, kemungkinan besar orang terkecil hati, itu ribah, mengata, mengumpat. Fitnah pula cakap benda yang orang tu tak buat. Ingat tu, hati-hati. Seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan, Rasulullah tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Jika Rasulullah memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu sebab dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah beritahu,
Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Ingat tu. Kemudian seorang perempuan tua duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah SAW berhenti, dan Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Tapi janganlah kita kan dah tua-tua baru pergi surau, ustaz, malu rasa. Tak apa, dah tua-tua sampai surau, okey. Ada orang tu dah tua pun tak sampai surau, okey dah tu. Malu lah ustaz. Jangan malu, ada orang tak sampai-sampai ni. Cuma kita doa, ya Allah, berikanlah kekuatan agar aku terus istiqamah untuk beribadah di rumahmu, ya Allah. Macam tu minta. Jangan belagak pula. Sampai ke aku ke surau. Orang lain tak sampai lagi. Rasa-rasa dah dekat sangat dengan syurga ni. Oh boy. Contohlah kan. Jadi makna jangan kita berdoa minta Allah berikan kekuatan kepada kita. Kadang ada orang tu, saya pernah pergi kat kelab dangdut tu, kelab dangdut. Masa dulu saya kerja pengarah nunang, operasi bersepadu dengan JPJ, dengan polis, dengan AADK, dengan SPRM, kita serbu sekali pergi tempat. Ya Allah, tak boleh nak bercakap ni, bingit telinga. Punya kuat tu. Yang orang tua tu tak apa ditolan dengan minum air kok, dengan apa tak biji pil yang dimakan tu. Jadi tak sadar, dia polok speaker tu. Bayangkan. Dah tua tu, bayangkan. Buruk tak rupa je fikir. Lepas tu bila dia dah tolan mana tu, dia dah tak perasan sangat dah yang berjoget dengan dia tu siapa. Tak berapa lelaki, tak berapa perempuan. Macam tu lah. Pening kepala. Tu cakap dia malu. Itu lagi malu. Bayangkan kalau mati dalam keadaan itu, lagi malu. Mana nak? Mati tengah semayang ke? Mati tengah sujud ke? Mati tengah karaoke? Mana nak? Tengah karaoke kat kedai Tom Yum. Engkau lah. Dah korek. Orang tengah makan kat meja sebelah tu, pahala tu. Yang seorang tu aku rasa dia lupa lirik lah. Yang seorang tu, saya kunci lirik itu, sama gila. Rupa-rupa dah mati. Berpapah korek, pegang mikrofon, bawa pergi ke hospital dengan mikrofon tak lepas dari tangan. Sebulan tak habis cerita, dia meninggal pegang mikrofon. Malu ahli keluarga tu. Mana nak? Mati tengah karaoke, mati tengah sujud. Tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, wahara orang weh. Allahu Akbar. Napas yang last kali. Makmum namo sujud. Aduh. Kalau seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah tak tahan berbisik sebelah. Woi, apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu pula, si baik aku tak cakap. Weh, batal dah semayang kita bercakap ni weh. Bangun dia balik. Rupanya usik imam rabah tau. Ya Allah. Sebulan tak habis, setahun tak habis cerita. Dia meninggal tengah sujud. Ada satu di Bangi meninggal tengah sujud. Lepas tu bila cek balik amalan dia, cek latar belakang dia di Bangi ni, dia pencen apa? Bukan pencen pejabat agama, bukan pencen pejabat mufti, bukan pencen jadi cikgu agama, pencen postman. Pencen postman. Tapi yang menyebabkan lepas dia pencen postman tu, amalan dia dekat rumah macam mana? Duduk depan TV, capai kitab Quran kecil tu baca. Depan anak-anak ni tengah tengok TV, dia pun sama tapi dia pun baca Quran. Duduk dekat meja makan, sebelum isteri ni selesai hidangkan makanan, capai ada satu lagi Quran, mengaji. Dekat atas katil sebelum tidur, atas kepala ambil lagi Quran. Itu sebab dia dapat macam tu. Lebih kurang kita lah kan, sebelum tidur
Dekat meja makan, depan TV. Lebih kurang lah. Macam tu lah. Tapi kurangnya banyak lah daripada tadi. Itu sebab beza. Tapi ini saya cerita betul. Bayangan. Itu sebabnya pengamalan kita atas dunia ni akan bantu kita. Kemudian nampak peristiwa lain pula. Teruskan. Nampak seorang perempuan tua bongkok 3 menahan Rasulullah SAW. Kata Jibril, itulah dunia. Dah tua sangat dah. Tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi kiamat dah nak dekat, dunia ni dah tua. Zaman kita lebih lagi. Tandanya banyak sangat dah. Peperangan ni yang berlaku sekarang di Palestin ni, itu salah satu tanda. Banyak lagi tanda. Seorang ibu melahirkan tuannya, lahirkan anak yang mengarah-ngarah mak dia. Mak jagalah anak saya, kan saya bayar. Apa lagi mak nak? Oh, sahut mak dia. Melahirkan tuannya. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh, kata Nabi. Benahari bagi orang tak pandai mengira, kan gila. Contohlah kan. Kan, tentulah latar belakang yang ambil kira. Tu belum cerita lagi, lahir senapang, dah besar jadi perempuan. Tak pening kepala. Kalau elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong. Bahal. Tu bukan orang Malaysia lah, orang Australia, orang Thailand, macam tu lah. Betul, itu tanda-tanda. Dan dia orang tak ada suruk-suruk pun. Buat cara terbuka, melampau. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi turun daripada Burak, Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan Nabi mengimamkan solat, yang mana makmumnya terdiri daripada segala nabi-nabi dan rasul-rasul, anbiya wal mursalin. Semua jadi makmum. Nabi kita jadi imam, tuan-tuan. Selesai solat, semua cerita pasal solat, nampak tak? Sikit-sikit solat, sikit-sikit solat. Selesai solat, dihidangkan 2 minuman. Satu bekas berisi arak, satu bekas berisi susu. Nabi haus. Kau pilihlah nak minum yang mana, wahai Muhammad. Nabi pilih susu. Maka kata Jibril, Nabi kita membuat pilihan yang tepat. Kalau Nabi pilih arak, nescaya ramailah umat Islam yang sesat. Tapi Nabi pilih susu. Kan? Kemudian semasa Mi'raj, ini saya cepatkan sikit. Kan, naik ke Hadratul Qudus menemui Allah, didatangkan Mi'raj, iaitu tangga yang indah dari syurga. Maka Nabi Muhammad SAW naik satu tangga dengan satu tangga. Kan? Di tangga pertama bertemu dengan Nabi Adam AS. Kena dapat melihat bagaimana rupanya orang yang makan riba, orang yang makan harta anak yatim, dan dapat juga melihat orang berzina dengan rupa dan kelakuan mereka yang hodoh sekali, yang mana penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Malu, tuan-tuan. Nabi tengok, malu, tuan-tuan. Tangga kedua, naik bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris AS. Naik langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun AS, yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Di tangga ke-6, langit ke-6 bertemu dengan Nabi-Nabi seterusnya, Nabi Musa AS, yang mana Rasulullah disuruh angkat kepala. Cuba kau angkat kepala kau. Maka Nabi nampak keseluruhan umat baginda, termasuklah 70,000 kali 3. 70,000, yang mana setiap seorang bawa lagi 70,000, dan kemudian setiap seorang tu pula bawa lagi 70,000, yang mana dikatakan masuk syurga tanpa hisap. Nabi nampak. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, langit ke-7. Nabi Ibrahim kata apa? Ini penting. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok. Ini terjemahan dia tu. Apalah burak cakap Chinese 9 mak tu kan. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali, miskin, poor. Tak pernah aku tengok umat paling miskin sekali, umat kau lah, kurus kering. Apa sebab? Kata Nabi Ibrahim, umur dah lah tak panjang, tapi pemalas beribadah. Ngaku ke tak ngaku? Pemalas beribadah. Kalau zikir tu tak nak memanjang dah. Kan? Kalau imam lah tadi, lepas mayang bagi salam tadi, istighfar berapa kali? Berapa kali istighfar lepas bagi salam tu? Berapa kali?
3. Cuba hari ni dia rajin sikit, dia buat 15. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Masuk kali yang ke-6 panjanglah istighfar. Aduh, imam terasa dia. Nampak tak? Kalau minta doa, ustaz bagilah doa ustaz yang pendek-pendek, yang senang nak amal. Minta yang pendek je. Nampak tak? Ada tak amalan ringkas? Semua minta yang ringkas-ringkas. Nampak tak? Tapi disebabkan itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim kata apa? Umat Nabi Muhammad miskin, kurus kering. Maksud kurus kering ni kurus kering amalan. Tapi macam mana Nabi kata? Suruhlah umatmu menanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Itulah dia haukil. Apa haukil tu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang perempuan time marah senang keluar. La haula wala. Dapat seketul. Amalkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan satu pandangan lagi kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Maksudnya aku tak ada daya, ya Allah, serah pada kau lah yang maha menentukan segala-galanya. Serah ke Allah Ta'ala. Tu maksudnya. Serah pada Allah Ta'ala. Jadi untuk makluman semua, haukil tu tadi, la haula wala quwata illa billahil azim, ni merupakan khazanah daripada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat-umat sebelum ni tak dapat, kita dapat. Amalkan. Kemudian sampai pula ke tangga ke-8. Di sinilah disebutkan sebagai Al-Kursi, berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Dekat sini menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu. Sungai air tak berubah, sungai susu, sungai arak, sungai madu lebah bertukar-tukar warna, bertukar menjadi permata yang indah, unggas-unggas emas berterbangan. Semua keindahan itu tidak terperi kecantikannya. Baginda juga dapat melihat sungai Al-Kausar yang terus masuk ke syurga. Dan seterusnya Nabi dapat melihat keadaan di dalam syurga. Nabi dapat tengok dalam neraka. Masa itulah Nabi tahu dalam neraka ramai orang perempuan tahu. Perempuan gitu. Dia tahu, tapi doge macam tu juga kan. Tapi orang perempuan sini okey, tempat lain. Menyaut tetap menyaut. Orang lelaki doa tu, doa, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Doa macam tu, bahasa Melayu. Dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang dia pun sama. Menyaut tetap menyaut. Itu dia ada satu dalam ayat, ada satu ayat dalam surah Yasin, kita boleh amal. Saya akan beritahu pada AJK. Nanti orang ramai tolong tanya AJK surau. Ayat tu baca, pandang isteri. Bacaannya saya tak boleh baca beritahu sekarang, nanti saya beritahu. Baca ayat tu sambil pandang, renung tepat pada mata isteri, baca. Baca kan, InsyaAllah dia dengar cakap kita. Tapi kalau kita pandang mata dia, kita baca tak habis lagi, dia pahal tak jadi. Kemudian di tangga yang ke-9, berbetulan pula dengan pucuk pokok Sidratul Muntaha tadi, masuk ke dalam nur dan naik ke mustawa dan syarirul aklam. Nabi dapat melihat seorang lelaki yang gaib ke dalam nur arasy Allah. Lelaki ini di atas dunia memang ada 3 kelebihan yang dah diamalkan. Pertama, lidahnya sentiasa basah berzikir kepada Allah. Kedua, dia juga hatinya terpaut pada masjid sentiasa. Dan yang ketiga, dia tidak pernah memaki hamun kedua ibu bapanya. Itu sebab itu dia dapat kelebihan. Dan di tangga ke-10 sampai di Hadratul Qudus dan juga Hadratul Rabbul Arbab. Pada ketika itu Nabi menghadap Allah Ta'ala. Bila nampak wajah Allah, Nabi terus sujud. Maka Allah Ta'ala beritahu, ya Muhammad. Nabi pun jawab, labbaika. Kemudian dia jawab, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Suruh mohon. Nak tunjukkan Nabi kita ni menghadap Allah sangat beradab. Dah nampak Allah terus sujud. Adab. Kalau kita belum tahu lagi, tak tahulah macam mana kan. Tapi Nabi terus sujud. Dan suruh dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Nabi mohon tak? Nabi yang Nabi sebut, ya Tuhanku,
Kau ambil Ibrahim sebagai khalil dan kau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Kau berikan Sulaiman yang tidak kau kurniakan kepada siapa pun, dan memudahkan dia dapat menguasai jin, manusia dan juga syaitan dan angin. Begitu juga engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil. Kau berikan dia kelebihan dapat menyembuhkan penyakit sopak dan menghidupkan yang mati. Dan kau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Akhirnya apa yang Nabi minta? Nabi tak minta apa. Contohlah tiba-tiba Perdana Menteri ke Menteri Besar ke panggil imam sini, datang jumpa saya kat office. Menteri Besar lah panggil datang kat pejabat. Sekarang surau nak apa? Itulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri, di surau sana itu dengannya dapat aircon. Surau yang ni pula dapat kapet baru. Surau ni dengannya dapat peruntukan buat toilet baru. Macam tu lah lebih kuat. Memang kau tak dapat apa. Macam tu lah Nabi. Tapi Nabi dia beritahu apa? Nabi beritahu kau bagi kelebihan pada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, kau bagi macam ni, Nabi Isa kau bagi macam ni. Sebab apa? Sebab Nabi nak gambarkan, ya Allah, kau dah bagi yang terbaik dekat Nabi-Nabi yang lain. Aku ni terserahlah secara hikmahnya, secara psikologinya. Nabi ni serahlah kau nak bagi apa yang baik untuk aku. Macam tu lah. Allah Maha mengetahui. Jadi pada itulah Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasih. Declare Nabi kekasih Allah. Aku perkenankanmu untuk menyampaikan berita gembira dan amaran buat umatmu. Maknanya Nabi kita dibenarkan. Kau share lah dengan umat kau apa yang kau nampakkan dalam syurga, apa kau nampak dalam neraka. Kau dah nampak dah macam mana siksaan untuk orang-orang ni. Soalan bocor tuan-tuan. Saya ceramah malam ni soalan bocor. Dah tahu dah orang tak semayang jadi apa, orang ni jadi apa. Macam kita lah, anak kita dapat soalan bocor SPM tapi tak boleh jawab. Dah dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab. Apa hukum tu? Bangang tahu. Ya betul nak cakap. Apa yang kau fikir-fikir ni? Mana? Dah bagi peluang, dah bagi jawapan. Ini soalan dah ada, cari jawapan, boleh jawab, rugilah kita, betul tak? Itu maksudnya tadi. Nabi beritahu tu sebab Nabi bersungguh nak selamatkan kita ni. Kemudian aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Allahu Akbar. Macam mana sebaik-baik umat ni bergaduh bercakap tak habis-habis? Sudah-sudahlah bergaduh tuan-tuan, kan? Sudah-sudahlah bergaduh, tak usahlah. Jangan bawa hal-hal politik dalam surau. Sudah masuk pilihan raya sok pangkah, sudah senyap, diam. Ni balik pilihan raya tu mencakap itu. Apa perasaan kau dah kalah ni? Jangan macam tu. Sudah dah habis, dah diam. Biar orang tak tahu. Undi tu rahsia, senyap ya dah. Jangan bergaduh. Nabi ajar kita, disebabkan Islam kita kena bersatu. Lain pada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia, dia tinggal ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia parti dia tak sama dengan kau. Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar selagi mana dia Islam, kita kena baik. Itu aja. Ya. Kemudian aku beri keutamaan dan keistimewaan padamu pada hari kiamat. Bayangkan umat Islam kita ni zaman umat akhir zaman dapat keistimewaan hari kiamat. Sampaikan Jibril kata apa? Wahai Muhammad, kau jangan risau, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Nampak? Sebabkan banyak kelebihan ni lah para nabi, para rasul semua merayu pada Allah, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Semua minta. Kita yang dah dapat ni lahir-lahir buka-buka mata, yo nak umat Muhammad, elak macam tak ada apa-apa. Kan? Orang semayang ni relax, orang masuk korban dia relax, macam tak ada apa-apa, relax dulu. Macam itulah kita, kan? Jangan ambil ringan. Aku berikan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah aras, sebagai ayat kursi. Aku berikan 7 ayat surah Al-Fatihah yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku kurniakan panji liwa'ul ham, yang mana Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu. Semua para nabi, para rasul di bawah panji yang sama. Nabi kita ketuanya. Dan aku fardukan ke atasmu solat 50 waktu. Ambil kau 50 waktu. Nabi pun turun nak bagi tahu pentingnya solat.
Sebab dalam banyak wahyu, kita tengok wahyu yang mana Allah turunkan melalui Jibril sampai kepada Nabi itu. Tapi dalam bab solat, Allah perintahkan secara direct kepada Nabi kita. Ingat, itu penting. Bila Nabi turun sampailah ke langit ketujuh, jumpa balik dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, apa cer? Kenapa? Nah, ini saya tambah lah tu, tak ada dekat jam tu dah. Kau solat berapa waktu? Kau dengan umat kau solat berapa waktu? Allah bagi tahu tadi 50 waktu. Kau jangan tak terbuat umat kau 50 waktu. Baik kau naik, minta balik dengan Allah Ta'ala, minta kurang. Ya ke? Iya, pergi naik sampai atas, jumpa, turun, jumpa Nabi Musa balik. Macam mana? Dapat kurang 45. Ya Allah, 45 ni pun tak terbuat umat kau. Baik kau minta. Naik. Sudahnya 9 kali turun naik. Tinggal 5 waktu. Bila tinggal 5 waktu, Nabi Musa kata, kau kena naik. 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau. Sebenarnya ramai yang tak tahu salah satu daripada sebab Nabi Musa suruh Nabi kita naik ke atas. Ingat tak saya cerita pada awal tadi? Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah, betul? Tetapi Nabi Musa tak dapat memandang wajah Allah. Yang dapat pandang Nabi. Dan setiap kali Nabi kita turun, Nabi Musa seronok sangat tengok cahaya yang terpancar pada wajah Nabi kita. Dia turun naik, ya Allah seronok. Kau naik, baik kau naik lagi. Dia suruh naik lagi. Dia seronok. Dan pada ketika itu Nabi Musa kata, percayalah 5 waktu ni pun tak terbuat umat kau. Betul tidak? Betul. 5 waktu pun berat. Dan rakaat yang paling sikit tu paling susah, subuh. Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Aduh. Itu akal kau tak nak semayang tu. Dapat kurang 5 ni, syukurlah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan selepas selesai munajat, turun sampailah ke bawah, naik semula burak. Nabi pun terus pulang semula ke tanah haram, ke Mekah. Sampailah di Mekah. Jadi itulah cerita perjalanan panjang Nabi. Maka saya faham tu, muka-muka tu saya faham, cara pandang tu saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu saya faham. Faham. Jadi kesimpulan dia, saya ringkaskan. Pertama, Baitul Maqdis adalah harta umat Islam. Ingat, betul. Kan, maknanya daripada cerita ni tadi, dalam ayat Quran pun sebut. Mana buktinya? Ayat Quran. Dalam Quran ada sebut. Satu dunia pegang Quran, mushaf yang sama. Dalam surah Al-Isra' tu, ayat yang pertama. Kedua, mengakui kebesaran Allah dan kehebatan kerajaannya. Allah kalau nak kata boleh, bolehlah. Nak kata jadi, jadilah. Siapa yang kerja immigration sini? Ada tak yang kerja immigration? Ada tak? Ada yang kerja dekat Johor Bahru tu, yang sempadan Johor dengan Singapura tu. Penat betul jaga pintu masuk ke Singapura tu. Tak berhenti, ramanya, ya Allah. Sampai kan ada yang cakap, puan, dia cakap dengan puan pengarah kawan saya tu, Puan Rozi tu, dia kata, tak boleh ke puan, kita tutup ni pintu ni, dapat sehari jadilah. Penat betul, 2 tahun tutup. Bila Allah Ta'ala kata jadi. Nampak tak? Rasa macam mustahil, tutup, mana sangka. Nampak tak? Kita tengok keadaan macam-macam benda mustahil, tetapi akhirnya benda tu tak mustahil. Pada Allah benda tu senang aja. Allah kata, Allah Ta'ala nak bagi. Termasuklah tentera Palestin ni. Tentera Palestin berjuang dengan serba kekurangan, berjuang. Tuan-tuan, bila orang tanya dia kata apa? Kemenangan Allah Ta'ala akan beri kemenangan pada mereka. Orang tanya dia, kau dengan tahap macam ni, kau rasa bila kau akan menang? Soon, dia kata. Tak lama lagi. Itu ayat dia. Itu nak ceritakan keyakinan dia. Lepas tu bila tanya dengan tahap, rumah hanya kena bom, sekolah hanya kena runtuhkan, kena tembak, kena bunuh ahli keluarga. Apa jawapannya? Alhamdulillah, syurga. Budak tu, bayangkan macam mana kita nak cakap lagi. Ujian Allah bagi kat dia orang. Bayangkan bedah ni hidup-hidup ni, sebab tak ada ni ubat pun dah tak ada. Tak ada ubat bius pun tak ada. Hidup-hidup, tagak-tagak operate. Oi, jangan main-main. Itu sebab saya kata tadi, kalau Allah Ta'ala kata nak jadi, jadilah. Kan? Kemudian kepentingan solat fardu 5 waktu. Jangan kita abaikan solat kita. Jauhilah perkara yang mungkar dan yang dilarang. Kita dah tahu dah hukuman dan seksa Allah Ta'ala janjikan. Galakkan untuk sentiasa meminta pada Allah. Dengan siapa lagi nak minta? Minta pada Allah.
Dan begitu juga kesedihan terhadap dunia, pengubat rindunya adalah Allah SWT. Berbaliklah kepada Allah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Kalau saya teruskan lagi, dibimbangi, menggunang malapetaka dan huru-hara kepada suasana persekitaran yang sedang harmoni ini. Jadi terima kasih banyak atas kesudian mengundang. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi walaupun sikit tak banyak malam ni, share pada yang lain. Dan begitu juga